Okay, so hi guys, Assalamualaikum semua. Welcome back to my YouTube channel. Thank you so much kepada korang yang like, comment and subscribe. Okay, thank you so much kepada korang yang support Putri and follow kes Tengmo ni dekat Putri YouTube channel. Jadi macam biasa hari ni Putri nak update mengenai kes Tengmo. Dan Putri minta maaf kalau apa yang Putri jelaskan kat dalam video ni tak berapa banyak sangat info lah. Dan Putri hanya shortkan info tu supaya korang faham lah kan. Ada di antara kita, diorang tak nak cakap Putri bebel banyak-banyak. Diorang just nak tahu point je kat situ kan. So yang pertama mengenai DSI. DSI ni apa Putri ada cakap kat video sebelum ni. Mengenai DSI ni adalah Department Special Investigation. Jadi ada 5 cara ataupun 5 syarat yang diorang ni kena buat lah atau patuhi baru kes tu akan dijadikan sebagai special case lah, senang cerita. Jadi kes Tengmo ni, okay, yang pertama adalah disebabkan kenapa dia ni boleh jadi special case adalah dikatakan Tengmo ni mempunyai banyak sangat bukti. Macam contoh saksi dia 118, lepas tu video CCTV lagi, lepas tu pula ada klip-klip video yang diorang je tahu kan. Kita sebagai netizen tak tahulah, banyak lah yang diorang tak bagi tahu kat kita, tak expose macam tu. Okay, jadi memang banyak sangat bukti. Dan di antaranya adalah yang diorang ni pergi sorok bukti ataupun diorang ni buang bukti ke dalam sungai. Macam korang tahu botol wine dengan tu dijumpai kat dalam sungai kan. Jadi sebabkan tu lah agak pelik juga kenapa diorang perlu sorokkan kan. Kalau contoh betul diorang tu tak salah, kenapa diorang sorokkan. Itu adalah yang pertama. So, yang kedua adalah mengenai kes ni akan memberi impak yang besar pada masyarakat. Okay, adalah contohnya, lepas ni kalau contoh kes Tengmo ni diambil sambil lewa ke apa, masyarakat akan assume yang pihak polis dekat Thailand sangat tak bertanggungjawab. Okay, langsung macam tak ada rasa macam keselamatan, langsung macam confirm tak? Bila satu kes ni besar dan diorang buat sambil lewa, kita sebagai masyarakat pun tak akan ambil serius lah dekat polis macam tu. So seterusnya adalah ekonomi. Kalau korang nak tahu, ekonomi ni pun menjejaskan jugalah dekat negara. Kalau macam contoh Putri baca dekat Putri punya komen, Putri baca dekat TikTok, okay, Putri baca kat media sosial lain-lain, Instagram ke apa ke, diorang kata akan macam ni, diorang akan kata macam ni, kita ramai-ramai jangan pergi Thailand, boycott Thailand, kita nak pergi sana sebab takut kalau pergi sana, kalau kena mati bunuh, tak ada pembelaan, tak ada keadilan. Jadi benda ni pun menjadi satu isu jugalah. Sebab tu dia dipanggil special case. Okay, so seterusnya mengenai pembunuhan yang dirancang atau tak. Putri rasa benda ni adalah yang paling susah lah kita nak kaitkan. Okay, sebab kita tak tahu betul ke dirancang ataupun tak dirancang. Tapi apa yang Putri tengok daripada pendapat-pendapat YouTuber lain, Putri tengok daripada pendapat-pendapat yang lain, diorang kan banyak kata yang macam mungkin tak dirancang. Okay, mungkin tak dirancang, tapi lepas je Tengmo tu macam mati ke apa kan kat situ, diorang start rancang. Sebab apa? Sebab apa dirancang? Sebab diorang buang bahan bukti kat dalam sungai. Lepas tu diorang bagi statement yang mengatakan Tengmo ni macam terjatuh dan terkena kipas bot. Okay, dikatakan diorang semua ni tak perasan, gatik yang ada dekat situ pun tak perasan langsung. Lepas beberapa minit baru perasan macam ada benda jatuh. Macam tu, korang faham tak? Faham tak? Dan mungkin ada spekulasi yang mengatakan mungkin itu bukannya speedboat yang Tengmo naik, tapi kan Putri ada kata kan, diorang ada tertukar bot, ada 2 bot kan. Jadi sebabkan itulah kita pun tak pasti sama ada betul ke ini pembunuhan dirancang ataupun hanya sekadar kemalangan. So kita tengoklah, kita tunggu. Jadi ada beberapa hal yang Putri nak beritahu kat korang mengenai Ibu Panidani. Ibu Panidani kalau korang tahu, dia seboleh-boleh tak nak Dr. Pontin ni untuk masuk campur dalam hal anak dia. Okay, tak nak masuk campur mengenai kes Tengmo ni sebab dia rasa Dr. Pontin is too much lah. Terlampau banyak sangat data yang kau perlu bagi tahu media macam tu. Jadi dia mungkin disebabkan itu dia tak nak Dr. Pontin untuk masuk campur. Tapi macam mana dia boleh kata tak nak, sebab kerajaan sendiri pun diorang dah masukkan mengenai kes Tengmo ni ke dalam DSI. So kita nak cakap apa kan? So yang pertama adalah mengenai alkohol, urin dan juga darah. Okay, jadi alkohol ni macam kita tahu, kita dah jumpa lah 93 gram. Dr. Pontin jumpa 93 gram tu, di mana memang confirm lah yang Tengmo ni dia ada minum-minum sikit lah, minum wine masih dekat atas sebut tu. Jadi sebab tu ada kandungan alkohol dekat dalam badan dia, dekat mata dia lah, cairan mata dia. Ibu Panidani memang tak nak lah Dr. Pontin ni untuk uruskan kan, sebab dia kata ada 3 data yang dia rasa Dr. Pontin ni tak perlu bagi tahu kepada umum. Jadi sebabkan tu.
Lepas tu mengenai credibility doktor yang lain, di mana kalau Dr. Pontic ni buat macam ni, automatically macam nama busuk lah dekat doktor yang lain. Sebab dia katakan macam, oh bila Dr. Pontic cari, oh ada je bukti kat situ. Maksudnya doktor ni tak buat kerja ke? Forensik ni tak buat kerja ke? Polis penyidik tu tak buat kerja ke? Macam tu lah. Jadi Dr. Pontic pun ada mengatakan, maksudnya masa tu diorang susah sangat nak ambil jenazah ataupun nak buat test dekat mayat, sebab dia katakan macam polis Thailand ni memang tak bagilah, susah sikit nak bagi macam tu. Jadi lepas diorang ni buat test apa semua kan, diorang percaya dekat baju tu dia tak ada urine tau. Dia tak ada urine tapi ada darah. Okay, ada darah, ada macam ada tanda-tanda darah lah kat situ. Tapi tak dapat nak dipastikan lah betul ke itu darah Teng Mo ke, ataupun mungkin itu darah orang lain ke yang 5 saksi tertuduh atas tu ke. Okay, tapi apa yang pasti diorang tak jumpa langsung kesan urine pada Teng Mo. Macam tu. Jadi diorang ni boleh assume lah kan, boleh assume yang mengatakan bahawa apa statement diorang bagi tu bercanggah lah. Sebab kalau tak ada urine, jadi tak adalah yang mengatakan Teng Mo tu pergi belakang untuk pergi kencing lah, untuk buang air kecil lah apa semua kan. Okay, dah pasal darah tu pula tak tahulah, mungkin tu Teng Mo ke apa, sebab tak tahulah, mungkin Teng Mo time tu dia datang period ke daripada Teng Mo sendiri ke, ataupun luka tu, ataupun darah tu daripada luka-luka Teng Mo. Sebab kalau korang tahu kat badan Teng Mo kan penuh kan dengan luka sana sini, lagi-lagi yang paling besar dekat paha dia. Mungkin darah tu daripada Teng Mo tu sendiri. Ini mengenai speedboat pula. Speedboat kalau korang tahu, dia adalah salah satu bahan bukti, ataupun kita panggil dia untuk diorang lebih tahulah, sebab itulah antara lokasi kejadian yang terjadi. Jadi apa yang diorang buat, diorang akan kaji speedboat tu. Tapi Dr. Pontic ni dia mempersoalkan, okay, so yang pertama, kenapa diorang ni tak tak jaga, tak seal dengan betul-betul lah speedboat tu, sebab itu kan menjadi bahan bukti. Jadi dia kata pelik lah kenapa macam diorang ni biarkan je bot tu kat situ dan orang lain boleh lalu lalang kat situ. Okay, so tu yang pertama. Yang kedua, kenapa boleh biarkan je bot tu betul-betul direct dekat matahari. Kiranya tak tutup, tak apa, memang kena matahari, kena hujan, kena panas macam tu. Jadi bila jadi macam tu, automatically bahan bukti tu akan hilang, ataupun kita susah lah nak cari petunjuk dekat situ sebab bahan bukti dah rosak sebab matahari. Akan ada cap jari ke apa kan, kita tak pasti, tak tahu. Tapi sebabkan itulah Dr. Pontic ni dia macam kesal lah, ataupun macam kenapa korang ni tak jaga bahan bukti ni dengan baik. Sebelum ni kita ada mengenai pasal statement. Okay, so statement daripada Gatik, statement daripada diorang lah 5 orang tertuduh ni. Jadi pada 29 hari bulan, okay, 29 hari bulan semalam, Sen ni dia datang ke balai polis. Sen dan Job ni diorang datang ke balai polis. Dan kalau korang nak tahu, Sen tu adalah seorang transgender. Okay, dia transgender. Jadi dia datang ke balai polis. Okay, tapi pada waktu tu memang diorang ni sorok-sorok. Okay, diorang ni sorok-sorok, pergi sorok-sorok, balik pun sorok-sorok. Sebab dia mungkin dia tak nak macam wartawan tahulah diorang datang. Tapi wartawan dapat tangkap lah sikit gambar-gambar diorang yang mengatakan ada kenderaan apa, sebab dia katakan dia pun naik kereta mewah. So macam oh expect lah ni Sen dengan Job macam tu. Jadi diorang ni berasingan tau. Jadi masa diorang investigate tu, diorang ni bukan pergi seorang tau, tapi diorang ni ada lawyer masing-masing. Diorang ni ada lawyer masing-masing. Jadi setiap kali kalau contoh diorang nak tanya, lawyer dekat sebelah, jadi lawyer tu boleh nak twist ke benda tu, faham tak? Dia bukan dah pure punya jawapan, sebab lawyer akan ajar. Kalau contoh dia tanya macam ni, kau kena jawab apa. Kalau kena tanya macam ni, kau jawab apa. Sebab diorang memang akan expect polis akan tanya kan. Tapi macam dah tak pure lah jawapan tu, sebabnya ada lawyer dan bukannya seorang-seorang antara polis dengan yang tertuduh tu lah. Okay, jadi pada 29 Mac, Gatik ni pun dia di soal siasat lah. Okay, dia di soal siasat dan time ni kita nampak lah muka dia macam sangat-sangat kusut lah, sangat-sangat tertekan. Dan dia ada cakap dengan polis macam takkan dia nak bunuh kawan dia sendiri. Okay, takkan dia nak bunuh kawan dia. Sebab dia kata Teng Mo tu sendiri adalah mata pencarian dia. Macam mana dia nak hidup kalau Teng Mo mati? Tapi benda ni pun boleh dikaitkan dengan pasal dia nak jual Teng Mo pada VVIP, yang di mana dia kata itu kan sumber pencarian dia. Macam itulah. Lawyer Dechan ni dia nak bagi tahulah pasal hasil pasal test Teng Mo ni. Tapi dikatakan pada 31, maksudnya pada hari ni. Tapi
daripada kerajaan. Okay, kerajaan pula kata 1 April baru bagi. So besok lah. Okay, so besok 1 April baru akan bagi tahu mengenai test ni. So kita tak boleh nak expect banyak-banyak. Okay, kita tak boleh nak expect banyak-banyak yang mengatakan macam semua ni keadilan pada Tengmo. Sebab Putri tak rasa akan ada keadilan untuk Tengmo. Diorang akan twist benda ni, percayalah. Ataupun kalau diorang disabitkan kesalahan, takkannya berbunuh ke apa. Tapi mungkin kemalangan macam tu je lah. Mengenai bila diorang dah bagi statement, Poh dengan Robert ni memang tak boleh lah. Sebab diorang ni tengah menjadi, kita kata, Sami Buddha yang sementara. Diorang tengah buat upacara diorang, okay, mengumpulkan pahala macam tu lah. Jadi diorang ni tak ada. Tapi pada 2 April rasanya nanti diorang akan bagi statement dekat balai polis macam tu lah. Jadi kalau korang nak tahu, okay, dekat atas bot tu Tengmo ni dia hanya kenal Gatik sahaja. Yang lagi lain-lain tu Sen, Poh, Robert, okay, Job ni dia tak kenal langsung. Dan dia hanya kenal diorang ni berdasarkan pada Gatik, faham tak? Gatik yang kenalkan kat Tengmo. Jadi sebabkan tu Putri tak tahu, mungkin nanti Gatik akan disabitkan kesalahan jugalah. Tapi kesalahan dia tu tak adalah besar. Kesalahan dia tu kecil lah. Tak adalah dikatakan membunuh ke apa. Macam tu lah. Okay, so itulah sedikit sebanyak. Okay, tak banyak sangat yang Putri nak beritahu korang. Putri just buat video sebab Putri nak update je kat korang. Supaya korang faham dan ikutlah the flow mengenai hari ni apa, hari ni apa, hari ni apa, hari ni apa. Macam Putri jugalah. Putri tak tahu tapi kita follow the flow macam tu lah, okay? So korang sampai situ saja. Nanti ada apa-apa video ataupun apa-apa contoh ada benda yang baru ke, Budak akan update kat korang yang bagi tahu, okey. Budak minta maaf kalau video dalam ni agak singkat dan agak sikit dan tak banyak sangat info sebab besok kita akan tahu apa keputusannya. Dan mungkin kes ni akan dipanjangkan lagi sikit supaya diorang ni dapat trace lah. Macam tu lah. Kita pun tak tahu sangat lah kerja-kerja polis apa semua ni kan. So korang sampai di situ saja. Thank you so much sampai tengok video Putri. Okay, thank you so much yang follow kes ni bersama dengan Putri. Thank you so much. Okay, so korang bye. Assalamualaikum.